السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini adalah peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita kena sedar dan kita kena hargai peluang ini. Berapa ramai daripada orang di sekeliling kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jemput. Dia balik dengan membawa apa yang dia usahakan selama ni. Dia tak boleh tambah dah. Manakala kita yang tidak dijemput ni masih lagi kita berkesempatan untuk kita kembali kepada Allah, untuk inabah kepada Allah, untuk kita bertaubat kepada Allah, minta supaya Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala kesalahan kita dan kita nak bina balik amalan kita yang baru. Bahkan kita nak tambah lagi amalan kita dengan yang lebih baik, lebih cantik, lebih sempurna. Dan alhamdulillah, sedang tak sedang pada ketika ini kita telah berada di bulan Rajab. Kita telah berada di bulan Rajab. Dan tak lama lagi insya-Allah kita akan merayakan hari Ramadan, bulan Ramadan. Kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak, yang di sana segala macam keuntungan, segala macam kenikmatan, pahala, ganjaran dan pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Mudah-mudahan Allah SWT sampaikan kita lagi pada tahun ini dalam bulan Ramadan. Dan kita azamlah Ramadan yang akan datang ni, Ramadan yang paling baik. Kita anggaplah inilah Ramadan terakhir kita, macam Ramadan terakhir. Kalau kita kesempatan lah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan. Dan Nabi SAW ajar kita satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bila masuk Rajab ni kita bacalah doa ni, wahai Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan.
kita berdoa. Dalam bulan Rajab ni lah kita dah minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita melalui bulan Rajab ini di dalam keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan yang bentuk macam mana? Iaitulah keberkatan dalam bentuk bertambahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ia persediaan kita untuk kita nak menyambut Ramadan. Maka bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan Quran, di mana di Ramadanlah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi antara bukan semua, antara ibadah-ibadah yang terbesar, yang terhebat, yang perlu kita ambil berat di 9 waktu, di setiap bulan, di setiap minggu, di setiap hari. Lebih-lebih lagi apabila datangnya bulan Ramadan. Apabila kita berada di ambang Ramadan, di bulan Rajab ni, maka kita dah boleh mula start pertingkatkan lagi bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia tulis satu tajuk dalam kitab dia ni, An-Nasaih Ad-Diniyah ni, pembahasan tentang pembacaan Al-Quran. Maka dalam tajuk berkenaan Al-Quran ni dia buat mai satu tajuk. Dia kata tilawatul Quran min afdalil ibadat. Pembacaan Al-Quran itu antara sebaik-baik ibadat, seafdal ibadat. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara, ja'alana Allah wa iyyakum minat talin li kitabillah li kitabihil aziz haqqa tilawatih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua dan kamu semua di kalangan pembaca-pembaca kitab Allah sebenar-benar membaca. Al-mu'minina bihi al-hafizina lahu, yang betul-betul beriman dengan kitab Allah, yang menjaga kitab Allah. Beriman dengan kitab Allah, jaga kitab Allah. Al-mahfuzina bihi, yang dipelihara dengan kitab Allah. Sebab orang yang jadikan dia jaga Al-Quran, Quran jaga dia. Siapa yang jaga Al-Quran, Quran jaga dia. Jangan bimbang. Jadi kita memohon pada Allah supaya kita ni dijaga oleh Al-Quran. Al-muqimina lahu, yang menegakkan Al-Quran, yang berjuang menyebarkan Al-Quran, yang berjuang mempertahankan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran. Setakat mana yang kita boleh lah. Habis sangat pun dekat keluarga kita. Biar keluarga kita ni orang yang menghidupkan Al-Quran, orang yang hidup dengan Al-Quran. Bagi mereka reti baca Quran. Bagus lagi hantar mereka pergi hafal Quran. Biar mereka jadi pakar Al-Quran. Dan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Pasal apa dia kata anna tilawatul Quran al-azim min afdalil ibadah. Kerana membaca Al-Quran al-azim ini adalah sebaik-baik ibadat, seafdal ibadat, wa a'zamil qurabat,
dan sebesar-besar amalan yang menghampirkan diri kepada Allah. Antara cara kita nak hampir dengan Allah Ta'ala, nak dekat dengan Allah Ta'ala, ialah kita banyak baca Quran. Rajin baca Quran, kita akan makin dekat dengan Allah. Sebab apa? Kita baca kalamullah. Wa ajallu ta'at, dan sebesar-besar seagung-agung ketaatan. Wa fiha ajrun azim, dan di dalam pembacaan Al-Quran terdapat ganjaran yang besar. Wa sawabun karim, pahala yang mulia. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mereka mendirikan salat dan membelanjakan apa yang kami rezekikan kepada mereka secara rahsia dan terang-terangan, mereka itulah orang yang mengharapkan suatu perniagaan yang tidak pernah tidak akan rugi. Orang yang baca Quran, dirikan sembahyang, buat infak harta di jalan Allah Ta'ala, mereka ni orang-orang yang mana buat perniagaan yang tak akan rugi, untung semata. Orang-orang ni jadi kaya dengan berniaga lah. Kalau setakat makan gaji boleh bertahan lah. Nak gaya kena rasuah. Kena rasuah kalau ni makan gaji. Tapi kalau orang berniaga ni lah sumber kekayaan. Tapi berniaga dengan Al-Quran, baca Quran ni perniagaan yang tak pernah merugikan. Untung sedia, labanya berlipat kali ganda. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Supaya untuk dia menyempurnakan kepada mereka ganjaran-ganjaran mereka, dan dia menambahkan kepada mereka daripada kurniaannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan lagi Maha membalas segala kebaikan. Syakur yang berterima kasih. Terima kasih Allah Ta'ala ni, maknanya dia balas lagi berlipat kali ganda lah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan lunaskan dia punya keuntungan-keuntungan, kemudian dia tambah lagi. Dahlah sempurnakan segala keuntungan ganjaran-ganjaran tadi atas perniagaan tadi, Allah Ta'ala tambah lagi hasil daripada amalan membaca Al-Quran, mendirikan salat dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik seafdal ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, terutama di bulan Rejab ni. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah
kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun wahidun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, ditulis untuknya satu hasanah. Bukan satu ayat, bukan satu surah, satu huruf, diberi satu hasanah. Kita baca Fatihah, bukan kata berapa huruf dah. Baca Fatihah berapa huruf dah. Setiap satu huruf itu diberi satu hasanah, dan satu hasanah itu pula digandakan 10. Maknanya satu huruf dapat 10. Satu hasanah itu diganda 10. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harfun wahidun. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun, bahkan alif itu satu huruf, wa lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim tu bukan alam. Kita kata alam. Alam tu bukan satu huruf. Alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Itu tu 3 huruf lah, baru alam. Kalau bismillah, ba tu satu huruf, sin tu satu huruf, mim tu satu huruf, bismi. Mananya berapa huruf? 3 lah. Allah lagi. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. 4 huruf ah. 4 huruf campur 3, 7 dah. 70 dah Allah Ta'ala bagi. Tapi kita ni tak apa nak faham akhirat, jadi berasa tak ada apa. Sedangkan inilah dia keuntungan yang besar, dan inilah dia keuntungan yang kekal, yang kita nak balik. Keuntungan dunia ni kita nak tinggal, bukan nak balik, nak tinggal. Ni nak balik. Kadang-kadang orang baca Quran dia berasa macam buang masa. Buang masa. Baca Quran sejam rugi. Kalau boleh buat pergi menega ke, pergi buat kerja apa, boleh panggil. Hantar anak-anak pergi hafiz, pergi hafal Quran. Nanti dia pun nak makan apa, kita tahu. Apa nak makan apa? Kadang-kadang dia main gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyangkal semua bentuk pemikiran-pemikiran yang macam ni. Bahkan orang yang jaga Al-Quran ni, orang yang sibuk dengan Quran ni, Quran jaga dia. Jaga daripada segenap segi, sehingga akan urusan kehidupan dia Quran jaga. Sehingga urusan rezeki dia pun Quran jaga. Jadi kita tak payah bimbang. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, man syaghalahu dhikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin
wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Ini jaminan di dunia ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang disibukkan oleh mengingatiku dan membaca kitabku, sesiapa yang disibukkan oleh mengingatiku, dia sibuk ingat Allah Ta'ala dan sibuk membaca kitab Allah Ta'ala, an mas'alati, daripada meminta kepadaku. Punya sibuk mengingat Allah, sibuk baca kitab Allah, tak sempat nak minta dekat Allah. Aku memberi kepadanya lebih baik apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Allah Ta'ala bagi lebih baik daripada orang yang duk meminta. Itu jaminan Allah. Jaminan Allah kepada orang sibuk dengan zikir kepada Allah, sibuk dengan kitab Allah. Allah Ta'ala bagi lebih baik daripada diberi kepada orang yang minta. Sebab itu sumber rezeki orang Islam ni macam-macam. Sumber rezeki orang kafir satu ya, iaitu nak kena gelumang dengan dunia, lebih buat kerja, tu pun tak tentu lagi. Tapi sumber rezeki orang beriman ni macam-macam. Tapi dah kita tak yakin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala buka jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala bagi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Takwa bagi rezeki. Itu sumber rezeki orang beriman. Lah ni kita duk pergi berebut dengan orang kafir, orang yang tak beriman. Itu yang jadi masalah kita macam-macam. Satu lagi sumber rezeki ialah istighfar. Nabi Nuh alaihi salam ajak kaum dia, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Allah, kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, dia akan turunkan hujan mencurah-curah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum anhara, dia akan tolong kamu dengan bagi harta dan dengan anak pinak, dan dia akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Ni istighfar satu lagi jalan untuk tarik rezeki. Kita susah rezeki, banyak istighfar. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, man lazimal istighfar farrajahu Allahu min kulli hammin wa ghammin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang melazimi istighfar, yang rajin beristighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lepaskan dia daripada segala kesedihan dan duka cita. Dan Allah Ta'ala akan bagi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Atas kita yakin tak yakin. Bila kita tak yakin, kita tak buat. Bila kita tak buat, kita tak nampak. Tapi orang yang buat, Allah Ta'ala buka. Satu lagi sumber rezeki ialah sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Nabi kata, dalam Quran kata, apa yang kamu belanjakan Allah Ta'ala akan ganti. Di waktu pagi
apabila satu orang yang bersedekah, malaikat kata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan, wahai Allah, berilah kepada orang yang infak itu akan gantian. Wa a'ti mumsikan talafan, dan berilah kepada orang yang duk genggam tu kebinasaan, binasa. Malaikat kalau doa tu sumber rezeki sedekah. Orang yang makin sedekah, rezeki dia akan bertambah. Antaranya Syekh Mukhtar Al-Bukhari kita dengar cerita dia memang kuat sedekah. Sebelum jadi kaya apa lagi kuat. Sebelum kaya pun kuat sedekah dah. Allah Ta'ala bagi rezeki melimpah ruah. Antaranya lagi ialah zikir kepada Allah dan tilawatul Quran. Ni kata Nabi SAW, ni sumber rezeki orang Islam. Yang kita duk pergi berebut dengan orang kafir tu terlepas. Kita tinggal sumber rezeki kita. Kemudian antaranya lagi duit-duit yang kita belanjakan untuk kita pergi haji, pergi umrah, sebenarnya itu menjadi sumber keberkatan rezeki. Sebab tu jangan kita kedekut nak pergi umrah, nak pergi haji, belanjalah banyak mana pun, Allah Ta'ala ganti lagi berlipat kali ganda. Tak jadi papa kedana. Itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia. Dan Quran juga akan bantu kita di hari akhirat. Kalau kita di dunia ni kita berkawan dengan Al-Quran, Quran akan tolong kita di hari akhirat. Wa qala alaihi salam, iqra'ul Quran فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني حديث روايات، يعني حديث صحيح رواه مسلم عن أبي أمامة. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai pembela kepada pembaca-pembacanya, kepada ahli-ahlinya. Ahli Al-Quran ni orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Hari ni ujian banyak nak berdamping dengan Al-Quran ni. Bila dia mai zaman teknologi moden ni, Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala buka kadang-kadang jadi sumber kelalaian kita. Jadi kita kena berperang. Jadikanlah diri kita sibuk dengan Al-Quran, berdamping dengan Al-Quran. Satu orang pada zaman kita ni, masa mula-mula dia jadi hafizah, bukan hafizah. Mula-mula dia jadi hafizah, guru dia suruh baca sehari 10 juzuk, ulang Quran selama 10 tahun. Tu guru dia pun mak mentua dia lah, wajib kan dia orang Indonesia. Dia sendiri cerita, dia bukanlah orang yang cerdik sangat, hafal Quran pun habis orang kata apa, habis hafal Quran pun tua dah, nikah dah baru habis Quran. Bila dia habis Quran, tu guru ni dia punya firasat ya, supaya dia ni betul-betul ingat Al-Quran, suruh dia sehari baca 10 juzuk.
Hari-hari dia baca sampai 10 tahun, 10 juzuk. Mula-mula tu tak apa nak ingat. Suami dia tu buat tempat. Lepas tu dia duduk berniaga cucuk apa semua. Sambil duduk berniaga tu baca Quran. Buat tempat tu Quran letak situ. Sambil tu duduk tengok kalau terlupa ke. Jadi dia buat amalan tu sehari 10 juzuk baca sampai habis 10 juzuk atau 10 tahun. Dia kata barulah dia berasa ingat Al-Quran. Maksud ingat Al-Quran ni dia tak perlu lagi dah mushaf. Mushaf tak perlu dah. Sebab orang hafiz ni dia tak kadang-kadang tak boleh lari pada mushaf. Tengah-tengah baca sangkut je. Nak cari tengok mushaf. Kadang-kadang atau apa nak kemai. Tapi dia ni kata bila dah 10 tahun baca tak perlu dah kepada mushaf. Habis 10 tahun memang ingat semua dah. Lalu dia minta, dia kata waktu tu anak murid pun ramai. Anak murid dia 2000 orang. Madrasah dia tu, nama madrasah Lirboyo di Indonesia. Sekarang ni dia ada lah. Anak murid dia 2000 orang, orang perempuan lah. Dia kata dia sibuk. Dia minta kat guru dia kata sekarang saya habis dah tempoh saya kena baca 10 juzuk hari-hari. Lah ni saya minta korang, boleh tak saya nak baca korang ni? Tok guru dia kata hang ni bukan sibuk apa, dia kata hang duk sibuk dengan Instagram, Facebook lah apa ni, tuan hang duk sibuk ni tak ada nak baca. Padahal dia ada cucu, ada anak apa semua dah. Tak apa, dia kata dua pilihan, hang boleh baca sehari 7 juzuk ataupun 4 juzuk. Dia bagi korang sehari 4 juzuk ataupun 7 juzuk. Kalau korang daripada 4 juzuk, berarti kamu tak mau dah bersama-sama dengan Al-Quran di hari akhirat. Bagi orang hafiz ni, maknanya kalau 4 juzuk boleh baca ni hari-hari, jangan harap nak bersama Al-Quran di hari akhirat. Jadi bagaimana kita? Adakah kita dapat bersama Al-Quran di hari akhirat? Adakah Quran akan bagi syafaat kepada kita? Jadi yang tu kita kena renung. Maka berdampinglah diri kita banyak masa kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dia akan jadi pensyafaat kita, pembela kita di hari akhirat. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'a al-Quran wa huwa qa'im fi shalah kana bi kulli harfin 100 hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran sedangkan dia dalam sembahyang, baca Quran dalam sembahyang, dia dapat pahala setiap huruf 100 hasanah kali dengan 10. 100 hasanah kali dengan 10. Bacalah sembahyang. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Sesiapa yang membacanya sedang mana dia duduk sembahyang duduk, untuknya setiap satu huruf 50 hasanah. Yang duduk baca Quran. Wa man qara'ahu kharija shalah wa huwa ala taharah kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Sesiapa yang membaca Al-Quran di luar sembahyang sedangkan dia dalam keadaan suci, berwudu, maka setiap huruf dia mendapat 25 hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah kana lahu bi kulli harfin 10 hasanah. Orang yang membaca Quran sedangkan dia tidak dalam keadaan suci, untuknya setiap huruf 10 hasanah. Itu kata Sayyidina Ali
karramallahu wajhah. Jadi tumpang kita masih hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita buat keuntungan. Buat keuntungan yang cepat. Jadi orang kaya segera dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ini Masya Allah, dia punya untung begitu cepat, dia berganda-ganda. Dikira dengan setiap huruf. Tapi masalah. Jadi mudah-mudahan kesempatan yang kita ada ini dapat kita manfaatkan. Kita beri masa yang lebih untuk kita baca kitab Allah dan amal-amal yang lain lah. Jadi mudah-mudahan daripada muzakarah kita yang pada malam ini dapat memberi manfaat untuk kita amal dan sampaikan. Kita sudah ingin tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.